kita jumpa lagi di video kali ini. Pendidikan moral untuk tahun 4. Unit 4, berterima kasih terhadap jiran. Jadi, kita perlu amalkan terima kasih dalam kehidupan seharian kita. Mari kita teruskan pembelajaran kita. Tema yang kita akan pelajari untuk tahun 4, saya dan jiran. Standard kandungan kita hari ini ialah berterima kasih terhadap jiran. Sebelum cikgu teruskan pembelajaran kita, mari kita fahami apakah maksud terima kasih. Terima kasih membawa maksud mengucap tanda syukur atau melahirkan rasa syukur atau membalas budi setelah menerima kebaikan dan sebagainya. Jadi, terima kasih ini adalah satu penghargaan kita terhadap orang lain setelah menerima kebaikan. Baiklah murid-murid. Dalam kehidupan seharian kita, mungkin kita sering mendengar ucapan terima kasih. Dalam hidup kita, kita pasti selalu kita dengar ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini nampak mudah, tetapi memberi kesan yang sangat bermakna kepada orang yang mendengarnya. Kita nampak ucapan terima kasih ni macam mudah saja. Tapi ingat, orang yang mendengarnya ataupun orang yang kita tujukan ucapan terima kasih itu memberi kesan yang sangat bermakna ya. Mengucapkan terima kasih merupakan salah satu etika dasar yang wajib dalam berkomunikasi dengan orang lain, terutama saat menerima sesuatu atau bantuan dari orang lain. Jadi, ucapan terima kasih ini kamu perlu tanam dalam diri kamu, jadikan dia sebagai satu amalan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Cikgu harap murid-murid semuanya sentiasa sering dan selalu mengucapkan terima kasih. Baiklah murid-murid, terima kasih bukan hanya sebagai sekadar ucapan, tetapi pelbagai cara yang boleh kita ucapkan terima kasih kepada orang lain. Ya, pelbagai cara yang boleh kita berterima kasih terhadap orang lain setelah kita mendapat sesuatu kebaikan. Mari kita bincangkan bagaimana cara untuk berterima kasih kepada orang lain. Mari kita bincangkan bagaimanakah cara untuk kita berterima kasih kepada orang lain ataupun jiran kita. Cara yang pertama, memberi cenderahati kenangan dari tempat yang kita lawati. Setelah kita pulang dari tempat kita berkunjung, kita boleh dapatkan cenderahati ataupun barang-barang yang boleh dijadikan sebagai kenangan untuk kita hadiahkan. Yang kedua, cara nak berterima kasih, kita boleh menziarahi jiran kita. Yang ketiga, memberi bantuan apabila diperlukan. Yang keempat, memberi makanan ataupun minuman. Kita boleh masak makanan atau minuman dan kita jamukan kepada jiran kita setelah jiran kita membantu kita. Yang kelima, memberi senyuman ikhlas. Walaupun nampak mudah, yang nampak senang untuk kita lakukan, tapi senyuman yang ikhlas ini memberi makna kepada orang yang menerima. Seterusnya yang keenam yang boleh kita nampak cara berterima kasih, kita berikan hadiah ataupun hamper. Ataupun kita memberikan ucapan sebagai tanda terima kasih kita kepada orang yang bantu kita ataupun jiran kita. Yang ketujuh, yang ke-8,
memberi jamuan makan. Kita buat majlis, kita jemput jiran-jiran kita untuk makan bersama. Yang seterusnya, mengucapkan terima kasih. Yang ini adalah sepatutnya kita boleh lakukan dengan mengucapkan terima kasih. Dan yang terakhir sekali, memberi kata-kata semangat ataupun motivasi kepada jiran kita. Ini adalah antara cadangan ataupun idea cara kita nak berterima kasih kepada orang lain. Kamu juga boleh menggunakan cara kamu sendiri yang kamu rasakan sesuai untuk kamu berterima kasih. Jadi, selalulah berterima kasih kepada orang yang sentiasa buat kebaikan kepada kita. Mari cikgu tunjukkan contoh bagaimana kita nak memberi hamper untuk jiran sebagai ucapan terima kasih kita kepada jiran. Okey, awak boleh rujuk buku teks di muka surat 34. Okey, barang-barang yang kita perlu sediakan untuk menghasilkan hamper adalah kad, pembalut, pen penanda, buah-buahan, barcode, ribbon, pita pelekat. Okey, murid-murid, kalau kita nak buat hamper, tidak semestinya untuk buah-buahan sahaja. Hamper boleh kita gunakan hamper, kita boleh buat sayur-sayuran, atau alat-alat tulis, bunga dan sebagainya yang boleh kita bungkus dan jadikan hamper. Okey, ini cikgu tunjuk contoh seperti dalam buku teks menyediakan hamper buah-buahan. Okey, yang pertama, okey, kita susun buah-buahan dalam bakul dengan susunan yang kita rasa menarik. Okey, yang kedua, selepas kita susun, okey, kita balut buah-buahan dan dengan plastik yang boleh nampak ataupun kelihatan ataupun plastik bungkus hamper dan kita ikatkan di atasnya dengan ribbon. Okey, yang ketiga, selepas kita dah bungkus cantik-cantik, kita dah ikat ribbon, kita tulislah kad dan tampal di hamper itu. Tuliskan untuk siapa hamper itu. Dan yang seterusnya, yang terakhir sekali, hamper kita dah siap. Baiklah murid-murid, ini adalah satu idea kita sediakan hamper untuk jiran. Baiklah murid-murid, tajuk hamper untuk jiran, cikgu dan bersama murid telah menyediakan pelbagai hamper dan contoh-contoh hamper yang sesuai untuk diberikan kepada jiran ataupun rakan kamu. Okey, di sini ada contoh yang pertama daripada Ashvita, hamper buah-buahan. Okey, menarik kan? Okey, yang kedua daripada Vaishnavi, menyediakan hamper buah-buahan juga. Yang ketiga daripada Anjana. Anjana menyediakan hamper berupa alat tulis. Yang keempat daripada Presilia, menyediakan hamper anak patung yang dia akan beri kepada anak jirannya. Terbaik kan? Okey, yang seterusnya hamper yang disediakan daripada Kritika Seri iaitu hamper sayur-sayuran. Okey, kat sini kita nampak banyak sayur-sayuran yang telah dijadikan hamper. Okey, seterusnya daripada Velena, hamper daripada makanan ataupun biskut yang boleh juga kita jadikan hamper. Okey, seterusnya hamper juga buah-buahan. Dekat sini kita nampak susu ada dalam ni dan juga dah digabungkan dengan bunga. Okey, daripada Tanushka. Yang terakhir daripada Alexa Rihanna yang dijadikan hamper cendera hati. Ini adalah contoh hamper yang telah disediakan oleh murid-murid cikgu. Ini adalah antara idea yang menarik dan kamu boleh gunakan idea ini untuk menyediakan hamper kepada jiran kamu. Tahniah ya anak murid cikgu. Dan awak juga boleh seperti mereka. Tahniah.
Baiklah murid-murid, ucapan terima kasih ataupun terima kasih merupakan satu perkara yang akan memberi kesan kepada orang yang mendengarnya. Okey, apabila orang yang mengucapkan terima kasih mengikut cara mereka sendiri, tak kiralah bagaimana mereka nak sampaikan ucapan terima kasih itu, okey, perasaan kita akan bertukar sebenarnya. Bukan hanya kepada orang yang memberi terima kasih, tetapi orang yang mendengar terima kasih juga akan rasa satu perubahan yang lain. Okey, tidak kira orang yang mengucapkan terima kasih ataupun orang yang menerima ucapan terima kasih. Perasaannya akan bertukar. Mari kita bincangkan perasaan bagaimanakah orang yang mendengar terima kasih ataupun orang yang memberi terima kasih. Baiklah murid-murid, di sini perasaan orang yang mengucapkan terima kasih. Dan di sebelah kanan, orang yang menerima ucapan terima kasih. Okey, cara berterima kasih tadi dari awal cikgu dah bincangkan contoh-contoh cara kita nak berterima kasih. Kamu boleh rujuk balik video ini sebelum ini okey, tengok semula. Okey, apakah perasaan orang yang mengucapkan terima kasih? Apabila kita dah cakap, kita dah sampaikan terima kasih, apa perasaan kita? Okey, antara perasaan kita yang pertama pastilah kita rasa gembira. Okey, yang kedua kita rasa bersyukur sangat sebab kita dah menghargai orang itu. Yang ketiga, kita pasti kadang-kadang kita rasa terharu sangat sebab orang dah buat baik dengan kita kan. Okey, yang keempat, kita rasa puas hati. Betul tak? Okey, kita dah menghargai orang itu, kita rasa seronok, gembira, bersyukur kan. Okey, seterusnya kita akan rasa senang hati. Dan kita pun rasa bangga sebab kita dah mengucapkan terima kasih kepada orang itu. Kemudian kita sebagai tanda kita menghargai orang lain, kita rasa kita dah menghargai orang lain. Jadi menunjukkan sikap kita yang bertanggungjawab. Kita akan rasa semua perasaan ini. Okey, bagaimana pula orang yang menerima ucapan terima kasih daripada kita? Dia juga akan rasa gembira. Dia pun akan rasa bersyukur. Dia rasa, oh, orang itu dapat menghargai kita. Okey, dia pastinya akan terasa terharu juga. Okey, kemudian dia pun akan rasa puas hati. Betul tak? Kalau orang mengucapkan terima kasih kepada kita dengan cara apa, kita akan rasa semua perasaan ini. Okey, kita pun rasa senang hati dan bangga. Nampak persamaannya kan? Tak kiralah orang yang beri ucapan ataupun orang yang menerima, perasaan yang sama sahaja. Dan kita yang penting bila kita menerima ucapan, yang penting kat sini kita rasa kita sangat dihargai. Maknanya baik perkara yang kita buat baik tadi, orang lain dapat menghargai kita. Jadi penting ya murid-murid, bila kita nak ucapkan terima kasih seolah-olah orang itu akan rasa dirinya dihargai. Jadi kita perlu mengucapkan terima kasih kepada orang yang membuat baik pada kita. Kemudian kita akan rasa dihormati. Bila orang mengucap terima kasih apa yang kita dah lakukan, kebaikan yang kita dah lakukan, kita akan rasa dihormati. Okey. Bila kita dah rasa macam tu dan akhir sekali kita akan rasa kita akan bantu lagi orang itu. Betul tak? Bila orang tu rasa, bila kita dirasa dihargai, dihormati, pastilah kita akan sentiasa ingin membantu lagi. Baiklah murid-murid, perasaan yang ada ini semua adalah satu perasaan yang tidak boleh orang lain merasainya. Kecuali kita sendiri yang rasa apa perasaan kita. Tak kiralah kita ni mengucapkan terima kasih ataupun kita yang menerima terima kasih. Cikgu yakin dan pasti awak pernah rasa semua perasaan ini. Jadi kita perlulah selalu
menghargai orang lain dengan berterima kasih kepada orang lain yang sudah memberi kebaikan kepada kita. Baiklah, apakah kepentingan kita berterima kasih? Oh, ada kepentingan ke kita berterima kasih? Ya, ada kepentingan berterima kasih. Yang pertama, mengeratkan hubungan. Apabila kita berterima kasih dan menghargai orang lain, secara tak langsung kita dapat eratkan hubungan kita dengan orang itu. Yang kedua, hubungan akan menjadi lebih mesra. Okey, kemesraan pasti akan terjalin. Okey, melahirkan perasaan kasih sayang. Yang keempat, dapat menunjukkan sikap yang baik. Orang yang berterima kasih dapat menggambarkan sikap pribadi yang baik. Ya. Yang kelima, memberi kepercayaan. Okey, kita dapat memberi kepercayaan kepada orang lain. Yang keenam, keluarga kita akan bahagia. Kita rasa seronok. Bila kita rasa seronok, kita rasa bahagia, secara tak langsung, satu keluarga akan bahagia. Okey, kemudian hidup kita akan disayangi. Siapa tak sayang jika kita membuat kebaikan dan kita balas dengan kebaikan juga. Okey, dihormati oleh orang lain. Orang yang buat baik selalunya kita akan dihormati. Baiklah murid-murid, mari uji diri. Latihan dalam buku teks muka surat 36. Mari kita cari perkataan tersembunyi dan isi jawapan di ruangan yang disediakan. Yang pertama, kita patut pemberian jiran. Okey, cuba kita cari kat sini, apakah kita patut pemberian jiran? Ya, cikgu nampak kat sini. Ya, kita patut menghargai pemberian jiran. Okey, kamu boleh tanda kat sini. Okey, yang kedua. Kita wajar mengucapkan kepada jiran yang menolong kita semasa dalam kesusahan. Apa yang perlu kita ucapkan? Ya, kita wajar mengucapkan terima kasih. Okey, perkataan yang tersembunyi di sini. Okey, yang ketiga, saya memberikan kepada Kumar kerana menjaga rumah semasa kami sekeluarga pergi bercuti. Apa yang diberikan dekat sini? Cuba kita cari kat sini apa? Ya, cenderamata. Cenderamata. Okey. Yang cenderamata ni sebenarnya adalah sama juga dengan cenderahati ataupun hadiah. Okey, saya memberikan cenderamata kepada Kumar kerana menjaga rumah semasa kami sekeluarga pergi bercuti. Okey, yang keempat. Jiran yang mengabaikan sikap berterima kasih menyebabkan hubungan menjadi apa? Hubungan apa biasanya? Ya, menjadi renggang. Renggang bermaksud hubungan tidak baik. Okey, renggang ni kita tak baik tak mesra dah. Okey, yang kelima, saya berasa apabila berterima kasih kepada jiran. Okey, apa perasaan kita bila kita cakap terima kasih kepada jiran? Ya, kita akan rasa gembira. Tadi cikgu dah bincangkan perasaan kita kan? Okey. Okey, saya berasa gembira apabila berterima kasih kepada jiran. Yang keenam, hubungan akan menjadi apabila kita sentiasa menghargai jiran. Hubungan akan menjadi apa? Erat. Hubungan akan menjadi erat. Berlawanan dengan renggang tadi. Kalau kita abaikan sikap terima kasih, hubungan renggang. Kalau kita selalu berterima kasih menghargai jiran, hubungan akan menjadi erat. Okey, yang ketujuh. Antara jiran dapat dipupuk dengan mengamalkan sikap berterima kasih. Apa dia? Ya, perpaduan. Perpaduan antara jiran. Tak kiralah bangsa, agama apa. Okey, bila kita buat baik, okey, kita dapat mengeratkan perpaduan. Okey, yang terakhir sekali, kita memberikan hadiah kepada jiran untuk apa?
Ya, untuk mengiktiraf. Mengiktiraf ni samanya perkataan dengan seperti menghargai. Mengiktiraf. Kita memberikan hadiah kepada jiran untuk mengiktiraf jasa mereka ataupun menghargai jasa mereka. Okey, ini adalah latihan dalam buku teks. Sebelum kamu lihat jawapan, kamu boleh pause dulu dan cuba cari jawapan, kemudian kamu semak bersama cikgu. Selamat mencuba. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja tajuk kita yang keempat, iaitu amalan kita dalam mengeratkan hubungan sesama jiran ialah amalan berterima kasih kepada jiran. Jadi, cikgu harap kamu sentiasalah berterima kasih dan menghargai orang lain yang telah buat baik dengan kita. Jadi, terima kasih kerana kamu setia hingga ke akhir video ini. Dan kita jumpa lagi di topik ataupun tajuk yang seterusnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel cikgu. Bye, jumpa lagi.